First time seumur hidup Nisa kena operate. Dan kalau hampa nak tahu operate, nak buang ketumit dalam mata tu, bukan bius kita tengah lena ke apa tak. Tengah sedang dalam jaga tau. Doktor operate mata tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So, kita jumpa lagi dalam video kali ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk yang dah subscribe channel ni. Bagi yang belum subscribe channel ni, hampa boleh tekan button subscribe dan aktifkan loceng notifikasi tu supaya hampa tak terlepas update video-video terbaru daripada Nisa. Jadi, hari ni Nisa nak share satu benda sebab baru-baru ni baru jadi dekat Nisa. Apa dia? Pasal ketumbit. Okay, pasal ketumbit. So Nisa ni ketumbit, kalau mana tak, ada dua jenis ketumbit. Satu ketumbit yang dekat luar mata, yang dekat bulu mata tu. Satu lagi ketumbit yang dekat dalam. Dan Nisa pernah jadi dua-dua benda, dua-dua jenis ketumbit tu. Nisa jadi ketumbit ni start daripada sekolah rendah lagi rasanya. Dan bila dulu masa kecil-kecil tu, bila jadi je ketumbit, selalu macam-macam kan cakap apa, itulah mengintai lagi, duk mengintai siapa mandi lah, duk menyanyi dalam bilik ayak lah. Benda tu tersemat, benda tu dah tersave dalam kepala ni sampai ke besar. Nisa cakap, aku ni tak ada lah mengintai orang ke menyanyi dalam toilet, tapi pasal apa jadi ketumbit? Rupanya masa yang Nisa jadi kritikal punya ketumbit tu lah, yang dekat dalam mata tu, doktor cakap dia ada dua kemungkinan lah. Satu sebab jangkitan bakteria yang boleh jadi ketumbit. Jangkitan bakteria maksudnya mungkin dekat bulu mata kita tu tak bersih ke, ataupun macam tangan kita kotor, lepas tu kita pergi duk gonyoh mata, lepas tu jadi jangkitan kuman dekat situ kan. Tak, satu lagi sebab tu kelenjar minyak ke apa tah, macam tersumbat macam tu. Yang tu masa Nisa jadi yang teruk punya ketumbit. Masa tu yang jadi teruk tu, dia macam ni Nisa dia tak sakit. Kalau yang jadi ketumbit dekat mata luar tu, dia rasa dan dia sakit. Tapi yang jadi kat dalam mata tu, dekat bawah mata macam tu, dia tak sakit tau. Dia tengok dah bengkok, lepas tu dia besar. Benda tu Nisa biak tau. Nisa biak lama juga sebab rasa macam tak ada apa kot, biasa kot kan. Macam tak apalah, nanti dia meletup sendiri lah kan. Dia okey sendiri lah. Lepas tu lama macam benda tu makin lama makin besar. Dan macam Nisa jadi tak selesa bila ada orang tegur lah, matahan pasal apa ni? Lepas tu kita pun tak tahu pasal apa. Sebab dia jadi bengkok tu, dia macam tiba-tiba je bengkok. Dia tak sakit apa, tapi tiba-tiba bengkok macam tu tau. So tak apalah, ada seorang ni dia suggest Nisa suruh pergi jumpa pakar kan, pakar mata. So Nisa pergi klinik tu. Lepas tu dia bagi solusi. Doktor bagi solusi dulu. Dia cakap try balik macam panaskan sudu tu kan, letak bagi panas dekat tempat ketumbit tu. Tak apa, pakai telur ke kan, telur rebus tu. Lepas tu apa lagi lah. Lepas tu kawan Nisa cakap try pakai bawang putih tu. Yang tu pedih weh. Serius pedih. Nisa pernah try. Pedih sangat. Letak kat bawah mata tu, pedih. Sebab benda tu bengkok tu jadi kat dalam. So Nisa tak tahu lah apa efek kalau letak kat luar kan. Lepas tu dia cakap tak apa, balik buat dulu macam tu. Dia kata kalau tak okey juga, mai sini kita buat operation. Itu first time weh. First time seumur hidup Nisa kena operate. Dan kalau hampa nak tahu operate, nak buang ketumbit dalam mata tu, bukan bius kita tengah lena ke apa tak. Tengah sedang dalam jaga tau. Doktor operate mata tu. So masa tu Nisa pergi seorang. So doktor tak berani lagi nak buat operation. Dia kata kalau nak main dengan siapa-siapa lah kan.
Sebab yalah lepas tu mata kita akan kena tutup. So macam mana nak buat kita kalau kita met seorang klinik kan. So tak apalah, esok tu sebab dia benda tu dah lama. Doktor cakap kalau masa mula-mula jadi tu kita dah cari solusi, kita dah buat yang tu lah, yang dia tak sudu ke apa, tak apa, awal-awal tu kita dah pergi jumpa doktor dah kan. So mungkin ada ubat-ubat kan, sebab benda tu ni sebiar terlalu lama. So hampa kalau jadi macam tu jangan biar lama-lama, pergi jumpa doktor. Walaupun benda tu tak ada lah, cakap apa, tak ada lah efek apa-apa, cuma dia kita tak selesa benda tu. So tak apalah, ni sepi masa nak masuk operate tu kan. Doktor suruh sign dulu, cakap adalah borang tu kan, kena sign dulu. Lepas tu Nisa dia ingat macam mungkin sekejap aku kena views ke apa kan. Tak kena views. Serius tak kena views pun. Terus baring, lepas tu doktor suruh buka mata, dia suruh tengok atas kan. Suruh tengok dia, lepas tu dia buka kita punya mata, selaput mata tu. Lepas tu dia ada grip apa-apa, dia macam adalah dia macam sangkut kita punya mata ni kan. Lepas tu dia bius tempat yang dia nak turis, ya, tempat yang ketumbit tu kan. Kat situ ni rasa dia bius. Cuma macam bila dia dah turis, yang tempat yang ketumbit tu dah tak rasa masa tu. Tapi itulah dia jadi seriau juga sebab kita tengah jaga ni. Cuba bayangkan tengah jaga ni, doktor operate mata. Lepas tu tengah ni macam duk tengok, dia suruh tengok dia, so pandang dia lah, sebab kan dekat bawah mata, so senang dia nak cuci apa kan. Lepas tu tak apalah, bila ada part yang doktor nak bersih kot dekat situ, darah keluar. Memang sebelah mata ni dah meleleh air mata. Sebab memang time tu baru rasa macam sakit. Lepas tu ya Allah tak cakap macam tangan ni dah macam ni, sebab sebelah mata ni dah keluar air mata, memang sakit weh. Sebab terasa masa cuci tu, sebab dekat selaput mata ni Nisa nampak darah. Dekat mata. So macam dia takut padahal tak ada apa pun. So macam doktor cakap kalau sakit beritahu. Sebenarnya sakit, tapi macam tak ada sakit teruk sangat, tapi macam okey je. Macam okey je masa tu, macam okey lagi. Lepas tu tapi macam masa doktor cuci dekat situ tu, dia macam adalah rasa sakit-sakit sikit, sebab yelah kulit kan, dalam mata kulit, lepas tu dia lembut pula kan. So kat situ paling seram sebab Nisa nampak darah dalam selaput mata. Dia macam kalau ada air mata, kita boleh nampak kadang-kadang kita nampak air mata bertakung kan. Ni cuba bayangkan nampak darah bertakung dekat mata. Serius. So nampak darah bertakung kat mata tu, jadi macam takut sikit. Lepas tu yang mata sebelah ni dah keluar air mata lah. Dia jadi macam pedih weh. Dia macam tu Okay, then lepas operate tu, doktor cakap lah yang operate ni pun belum tentu kata benda tu takkan jadi balik. Dia tak dijamin kata benda tu tak jadi balik. So kalau Nisa buka dua-dua belah selaput mata ni, Nisa tengok sebelah ni, belah ni akan dia nampak putih, so macam normal, tak ada apa kan. Belah ni merah sebab kes yang kena operate. Dan Nisa selalu jadi ketumbit sebelah mata je. Sebelah lagi dia tak. Mata tu je, dari dulu mata tu je yang problem jadi ketumbit. So masa tu lepas doktor tutup mata tu, doktor cakap dalam pukul 3 baru buka. Masa tu dia jadi channel lepas buka tu, dia jadi macam tak betul tak tahu siapa. Dia jadi macam jalan pun macam tak betul. Lepas tu tiba-tiba macam nak kena stabil balik. Entahlah, mungkin sebab sebelah dah tutup jadi seriau Dia seriau mata. Lepas tu bila dah buka tu lagi dah seriau sebab yelah benda yang doktor operate tu tak gam ke apa ke. So macam stay ni lah. Nisa seriau sebab takut habuk ke masuk dalam mata kan. Sebab benda tu baru lepas operate kan. Tu yang Nisa takut sangat tu bila buka. Sebab doktor kata pukul 3 tu dah boleh buka dah. So tak apa. Tapi Nisa tak selok pun lepas buka tu nak tengok tempat tu kan. Takut
takut dia macam takut yalah macam benda tak diikam ke apa, dia macam semua jadi ditutup. So kita pun tak tahu benda berapa lama dia ambil masa untuk dia tutup balik tempat yang doktor operate tu kan. So lepas tu tiba-tiba Mak Nisa suruh pergi ambil adik sekolah ke pergi hantar lah, pergi ambil dia, nak kena drive kereta masa tu memang seriau sangat sebab yelah nak keluar kan, sebab takut habuk sebenarnya, takut habuk masuk mata. Tapi lepas tu adalah jadi macam mana tau, dia jadi macam terluka sikit lah, macam terluka tapi tak tahulah kena habuk ke apa sebab tiba-tiba merah. So Nisa pergi balik dekat doktor check balik, tengok ada apa kan, rupanya macam ada terluka sikit. So doktor bagi ubat mata, so macam okey lah, okey. Lepas tu so itulah pengalaman first Nisa kena operate mata. Dia operation kecil je, tak ada lah, janganlah bayang operation yang macam ada yang apa tu, yang operation yang ni, tak, dia operation kecil je, tak ada bantuan alat apa-apa pun, cuma dia buat dalam sedak je benda tu. Terkejut jugalah benda tu sebab buat dalam sedak kan. Jadi itu sajalah pengalaman ini saya nak share tentang terjadinya ketumbit tu. Tapi lepas pada tu sebenarnya dah macam tak teruk lah sebab dah tahu lah. Lepas tu kawan Nisa cakap basuh muka tu, basuh sekali dengan bulu mata. So apa tahu kan macam mana basuh sekali bulu mata, so maksudnya cuci sekali lah bulu mata tu. Yelah bulu mata ni kan dia menghalang daripada habuk masuk mata kan. So macam bila kita basuh muka, kita tak cuci betul-betul, macam stay ada kotor macam tu kan. So macam benda yang jadi ni, kalau tangan tu kotor, janganlah duk pergi sapu mata ke apa ke kan, kena jaga juga kan benda tu. So itulah sedikit sebanyak pengalaman Nisa yang boleh Nisa kongsi dengan hampa tentang memang pengalaman Nisa dari kecil lagi Nisa jadi ketumbit ni dan sampai ke besar. So tak tahulah, tak apalah, okey je. Sebab dulu kecil-kecil orang cakap pasal orang mengendak lah apa kan, macam biar betul. Takkanlah jadi ketumbit sebab mengintai orang. Mana ada mengintai orang ke apa, so mana ada menyanyi dalam bilik ayak ke apa kan. So kenapa terjadinya ketumbit? Bukan benda tu semua mitos, tak betul. Jadinya ketumbit sebab ada jangkitan bakteria kat mata tu. Dan satu lagi sebab kelenjar minyak tu bertakung. Tak pun ada satu lagi doktor cakap kalau muka terlalu berminyak boleh jadi juga. Kalau muka terlalu berminyak boleh jadi. Tak pun itulah yang Nisa ingat yang doktor cakap. So jagalah kebersihan muka. Jadi kalau yang jadi kecil-kecil tu, yang biasanya ketumbit dekat luar mata tu, selalunya janganlah panik sangat. Benda tu, ketumbit ni satu lagi, dia takkan berjangkit tau. Dia takkan berjangkit. Dulu masa Nisa kecil-kecil, bila kena ketumbit macam jangan tengok mataku, lagi berjangkit. Taklah, ketumbit mana berjangkit. Ketumbit tak berjangkit. Dia bukannya sakit mata yang merah kat dalam kan. Tapi yang tu pun Nisa tak tahu macam mana boleh berjangkit lah. Sedangkan kita tengok mata dia je kan. Benda tu Nisa pun tak tahu macam mana boleh berjangkit tu. Tapi ketumbit ni tak berjangkit. Dia sorang-sorang dia je kat situ. So kalau jadi yang kecil tu, janganlah gabrah, janganlah macam panik sangat. Benda tu dia mungkin akan hilang sendiri. Dan untuk Nisa kan, satu lagi orang tua tak tahulah, Nisa tak tahulah benda ni betul ke tak. Dia cakap kalau jadi ketumbit, ambil bangkit pagi tu, ambil ibu, kalau contoh jadi ketumbit belah kanan, ambil ibu jari kaki kiri, tonyoh belah kanan, tonyoh mata belah kanan. So kalau jadi belah kiri, ambil ibu jari kaki belah kanan, buat 3 kali. Lepas tu benda tu pun Nisa terfikir agak macam mana boleh benda tu boleh ni lah. Sebab kadang-kadang macam fikir agak kaki ni kadang-kadang kotor juga kan, sama. So tak tahulah orang tua. So hampa janganlah ambil benda tu sebagai ni sangat kan. Nisa pun tak tahu orang tua punya ni, orang tua punya cara. Tapi Nisa pernah lah juga dulu try, tapi adalah juga berkesan tu.
Tapi tak tahu dia punya, macam tengah fikir logik akal dia, macam mana benda tu boleh jadi okey lepas tu. Tapi biasanya kita akan dengar kalau terjadinya ketumit ni, orang akan ambil dulu Vanessa bakar bawang putih kot, lepas tu letak bawah mata, lepas tu Kak Vanessa kata ambil bawang putih. Tapi benda tu serius weh, bawang putih pedih sangat. So siapa dah pernah jadi ketumit mesti hampa dah pernah rasa benda-benda tu kan, macam-macam buat. Jadi saya rasa sampai sini saja video ni untuk kali ni. Rasanya macam panjang sangat dah cerita ni. So terima kasih banyak-banyak yang dah tengok video ni sampai habis. So jumpa lagi the next video. Assalamualaikum. Terima kasih.